Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi kelas tingkatan 1 untuk matematik. Bab 7 ketaksamaan linear. Standard pembelajaran untuk hari ini ialah 7.2.2, menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, tajuk hari ini kamu rujuk buku teks di muka surat 159. Okey, kita ambil nota dulu. Okey, yang pertama, ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah ialah hubungan tak sama. Okey, bila ketaksamaan tu maksudnya hubungan tak sama antara satu pemboleh ubah yang kuasanya satu, okey, dengan suatu nombor. Itu yang dikatakan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So, kena faham maksud ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Linear tu maksudnya kuasa satu. Linear, bila kamu nampak perkataan linear, bermakna kuasa satu. Pemboleh ubahlah kuasa satu. Okey, satu pemboleh ubah bermakna dalam ketaksamaan tersebut hanya ada satu pemboleh ubah. Okey, contoh dekat sini. 3x kurang daripada 7. Okey, 3x kurang daripada 7 ni ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Linear kerana x ni kuasa satu. Satu pemboleh ubah kerana dalam ketaksamaan ni ada satu saja pemboleh ubah iaitu x. So penerangan dia kat sini. Kuasa bagi pemboleh ubah x ialah 1. Okey. Contoh yang kedua, y tolak 4 lebih besar daripada 5 tambah 2y. Okey, ini semua ni pun kita panggil ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kenapa linear? Kerana pemboleh ubah y berkuasa 1. Dan hanya ada satu pemboleh ubah. Walaupun kita nampak kat sini y diulang 2 kali. Sebelah kiri ada, sebelah kanan pun ada. Tetapi pemboleh ubah yang sama. So, kedua-dua contoh ini ialah ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Jadi, kedua-dua ketaksamaan di atas dikenali sebagai ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, menyelesaikan ketaksamaan linear dalam x. Okey, jika pemboleh ubah itu ialah x lah. Contoh yang pertama ni. Bermakna kita mencari nilai-nilai x yang memuaskan ketaksamaan itu. Okey, nilai-nilai x. Mungkin ada beberapa nilai x. Okey, cara macam mana? Okey, cara nak menyelesaikan ketaksamaan linear adalah serupa. Serupa dengan cara menyelesaikan persamaan linear. So kita dah belajar dah tajuk persamaan linear. So cara dia sama saja. Yang berbeza ialah yang nombor 6 ni. Namun, dalam ketaksamaan linear, arah simbol. Okey, arah simbol ketaksamaan. Sebab simbol ketaksamaan ada 4 kan? Okey, saya ulang balik. Lebih besar daripada, kurang daripada, lebih besar atau sama dengan, kurang daripada atau sama dengan. So, keempat-empat simbol ni, untuk menyelesaikan ketaksamaan linear, kamu kena beri perhatian kepada arah. Maksudnya arah, mungkin arah tu akan disongsangkan. Ikut situasi operasi yang terlibat. Seperti yang kamu dah belajar minggu lepas, yang ciri-ciri ada 6 ciri kalau tak silap saya. Waktu bila simbol kena songsang, waktu bila simbol tak perlu songsang. So untuk tajuk ni, kamu kena lihat balik. Kamu kena ingat balik nota. Kamu kena rujuk balik nota jika kamu masih tak hafal. Kalau kamu dah hafal, okey. Jika kamu tak hafal, kamu kena rujuk balik nota. Sebab ada situasi tertentu, arah simbol kena songsang. Itu yang dikatakan kena beri perhatian kepada arah simbol semasa menyelesaikan ketaksamaan linear. Kalau persamaan linear hanya simbol sama dengan. So sama dengan tak ada masalah. Takkan ada situasi kena songsang simbol sama dengan pi ke mana pun dia tetap sama dengan. Betul tak? So untuk ketaksamaan ni itu saja yang membezakan macam mana kamu nak menyelesaikan. Okey, kita teruskan dengan contoh macam mana nak selesaikan ketaksamaan linear. Okey, kita lihat yang pertama. Selesaikan setiap ketaksamaan berikut. Okey, nombor A. X tolak 2 kurang atau sama dengan 6. Okey, so kamu kena tahu operasi lah. Yang pertama kita tulis dulu. Semula soalan. Okey, bermakna kita nak cari nilai X. So kita nak pindahkan atau kita nak buang negatif 2 atau tolak 2. So sama seperti persamaan linear, dia akan daripada kiri dia akan pergi kanan. So bila dia daripada kiri pergi ke kanan, dia akan jadi lawan operasi. So di sini operasi tolak pergi ke kanan akan jadi tambah. So kamu kena ingat baliklah nota. Jika operasi tolak dan tambah, simbol perlu songsang tak?
So, kalau siapa yang tak ingat, rujuk nota. Jika operasi tolak atau tambah, simbol tak perlu songsang. So, kita turunkan X. Turunkan simbol. Turunkan 6 dahulu. So, negatif 2 atau tolak 2 ni, daripada kiri pindah pergi kanan jadi apa? Lawan dia jadi tambah. Tambah 2. So, jawapan kamu akan jadi X kurang sama dengan 8. So, inilah jawapan kamu. Nampak simbol tak ubah. Sebab apa? Sebab operasi tolak. So, operasi tolak, simbol tak perlu ubah. So, ini jawapan kamu. So, dalam tajuk ni tak ada simbol sama dengan. Jangan letak simbol sama dengan di depan. Ini saja pengiraan kamu. Nah, kalau kamu letak sama dengan pula kat depan ni, salah. Untuk tajuk lain, memang kena ada sama dengan di depan. Untuk tajuk ni, simbol duduk di tengah-tengah. Tidak ada simbol sama dengan di hadapan. Okay, kita lihat pula operasi ataupun contoh yang kedua. Contoh B. 7X. Okay, 7X. Okay, lebih besar sama dengan 28. So, kamu lihat operasi yang terlibat 7X ni bermakna operasi apa? Jangan tak tahu lagi. Bila ada nombor dengan huruf bermakna operasi darab saja. Dia tak ada operasi lain. Kamu nampak nombor dan kamu nampak sebelah dia ada huruf. So, bermakna 7 dengan X tu operasi darab. So, lawan operasi darab ialah bahagi. So, yang nombor yang diberi ni nombor positif. So, nota menyatakan jika operasi darab atau bahagi nombor positif, simbol tak perlu ubah. So, turunkan X. Turunkan simbol sama, tak perlu ubah, tak perlu songsang. Turunkan 28. So, 7 daripada kiri pindah pi ke kanan. Daripada darab, pindah pi ke kanan jadi bahagi. So, 28 per 7. Jawapan kamu akan dapat X lebih besar sama dengan 4. So, ini dua-dua soalan ni, simbol tak perlu songsang. Kenapa? Simbol tu songsang atau tidak songsang bergantung kepada operasi. So, kena hafal. Operasi tambah, tolak, simbol tak songsang. Operasi darab, bahagi, positif, simbol tak songsang. Okay, nombor positif. Macam contoh B lah. Ni operasi darab. Darab nombor 7 tu positif. So, tidak perlu songsangkan simbol. Okay, kita teruskan dengan contoh C. Okay, untuk contoh C, operasi yang terlibat ialah, okay, kita tulis dulu soalan, negatif X per 3. So, operasi bahagi, betul tak? Kurang daripada 9. So, operasi bahagi nombor negatif. Ada negatif kat depan ni. Sebab mana? Jika operasi bahagi dengan nombor negatif, simbol kamu kena songsang. Maksudnya, kamu kena terbalikkan. So, kalau siapa yang tak ingat, untuk buat latihan nanti, kamu kena rujuk nota balik lah. So, macam mana kita nak songsangkan? Okay, step dia sama juga. Kita turunkan X. So, simbol asal daripada kurang daripada akan jadi lebih besar daripada. So, turunkan 9. So, di sini operasi bahagi. Lawan bahagi akan jadi darab. Darab dengan apa? Darab dengan negatif 3 lah. Letak dalam kurungan sebab ada negatif. So, jawapan kamu akan jadi X lebih besar daripada 9 darab negatif 3, negatif 27. Nampak? Ini yang dikatakan simbol songsang. Daripada awal ni, soalan kurang, jawapan kamu akan jadi lebih besar. Okey. So, macam mana kamu nak buat soalan macam ni? Memang kamu kena rujuk balik nota. Yang tak hafal lah. Sebab masa saya ajar, saya dah bagi tahu kamu kena hafal. So, kamu kena rujuk balik nota. Ada beberapa soalan, situasi yang simbol kamu kena songsangkan. Kita teruskan dengan contoh D. Okay, contoh D. Okay, 7. Tolak dengan 4X lebih besar daripada 15. Okey. Untuk contoh D ni ada dua nombor yang kita nak buang. Atau kita nak gugurkan. 7 dengan 4. Betul tak? Sebab kita nak tinggal X kat depan. So, bila kita nak buang 7 dengan 4, kamu kena pilih nak buang 7 dulu ke nak buang 4 dulu. Ini jadi masalah kat pelajar yang mana tak faham lah. So, bila kamu nak buang lebih daripada satu nombor, maksudnya kamu nak pindah lebih daripada satu nombor daripada kiri pergi kanan, kamu kena pilih nombor yang duduk berasingan daripada pemboleh ubah. So, kalau dekat sini, nombor yang duduk berasingan nombor 7 lah. Sebab 4 ni duduk sekali dengan X. So, kita buangkan 7. So, bila kita buangkan 7, maksudnya kita pindahkan 7, apa yang tinggal di sebelah kiri? Negatif 4X lah. Turunkan negatif 4X. Okey, simbol. Okay, lihat. Sini operasi apa? Simbol tu nak songsang berdasarkan operasi kan? So, 7 ni adalah nombor positif. Ataupun tambah. So, tambah dengan tolak, simbol tak perlu songsang. Okey. So, kamu turunkan lebih besar daripada 15. Okey. So, positif atau tambah. Pindah daripada kiri pergi kanan akan jadi tolak 7. Okey. Ini step yang pertama lah. So, tengok betul-betul. Fahamkan betul-betul. Turun lah. Turun negatif ni. Turun. 4.
X ni turun. Jangan tinggal walaupun 1. Okey, lepas tu turunkan semula negatif 4X. Okey, lebih besar daripada. Okey, cari nilai ni. 15 tolak 7 berapa? 8. Okey. So, selesai yang pertama. Seterusnya kita nak buang apa? Atau kita nak pindahkan negatif 4. Okey, negatif 4 dengan X ni operasi apa? Darab. Ada negatif kat sini. So, sama macam contoh C lah. Bahagi dengan negatif atau darab dengan negatif, simbol kena songsang. Jadi kita turunkan X. So kita songsangkan simbol, dia akan jadi kurang. Turunkan 8. So dekat sini darab, pergi sini jadi bahagi. So per negatif 4. Okay, per dengan negatif 4. So jawapan kamu akan dapat X lebih kurang daripada 8 bahagi negatif 4, negatif 2. So kamu lihat ni contoh C dan D ni. Jawapan akhir dia adalah simbol songsang daripada soalan. Simbol dia terbalik. Kenapa? Kerana operasi bahagi nombor negatif dan juga darab nombor negatif. Yang ini, nota ini ada di kelas minggu lepas. Okey, kita dah selesai standard 7.2.2. Kita sambung sikit lagi. Standard pembelajaran 7.2.3. Menyelesaikan ketaksamaan linear serentak. Bila ada perkataan serentak, bermakna ada dua lah. Ada dua ketaksamaan linear dalam satu soalan. Okey. Serentak tu maksudnya ada dua. Itu saja beza dia. Dalam satu pun boleh ubah. So, tajuk untuk 7.2.3, kamu rujuk buku teks muka surat 162. Okay, muka surat 162. Okay, kita lihat contoh yang pertama. Okay, selesaikan ketaksamaan linear serentak berikut. Okay, 2X tambah 5 kurang daripada 11. Bermakna ini ketaksamaan linear nombor 1. Dan 3X tolak 10 kurang daripada 5. Ini ketaksamaan linear nombor 2. So, bila ada dua ketaksamaan linear, bermakna kita kena, kita sebut sebagai ketaksamaan linear serentak. Okey, bila ketaksamaan linear serentak, bermakna kita kena selesai masing-masing dululah. Okey, selesai macam tadi. So, kita selesai yang pertama dulu. Okay, yang pertama, 2X. Okey, tambah 5 kurang daripada 11. So, kita nak buang 2 dan 5. So, kita buang mana dulu? Yang duduk asing daripada X, bermakna kita nak buang 5. So, turunkan 2X. Okey, lihat operasi tambah. So, simbol tak ubah. Turunkan 11, tolak 5. Okey, nampak? Buat step tu tersusun dan teratur. Nah. So, kita turun dulu 2X. So, cari hasil tadi 11 tolak 5 adalah 6. Seterusnya kita nak buang 2 pula. So, 2, kita lihat pula operasi 2 dengan X ni operasi darab. Darab positif. So, bila darab positif, simbol tak ubah juga. So, turunkan X kurang daripada 6. Okey, 2X, 2 tu darab, pindah mai ke kanan akan jadi bahagi. So, akan dapat X kurang daripada 3. Okey. So, ini ketaksamaan yang pertama dah dapat jawapan X kurang daripada 3. Okay, kita selesai pula ketaksamaan yang kedua. Okey, kamu buat sebelah-sebelah. Letak di sebelah persamaan yang pertama tadi. Okey, jarakkan sikit. So, 3X tolak 10 kurang daripada 5. Okey, so sama ada dua nombor nak buang kan? So, kita buang mana dulu? Inilah, tolak 10 ni. So, turunkan 3X. So, operasi tolak. So, simbol tak ubah. So, 5. Tolak. Pindah pergi sini jadi tambah. Okey. Okey, seterusnya turunkan 3X. Simbol turunkan. 5 tambah 10, 15. Okey. Seterusnya kita nak buang 3. 3 dengan X darab. So, turunkan X. Darab positif. Simbol tak ubah juga. So, 15 per dengan 3. Bahagi dengan 3. So, jawapan akhir kamu X kurang daripada 15 bahagi 3, 5. So, kamu lihat kat sini. Okey, so ini ada tambahan sikit untuk serentak. So, kedua-dua simbol adalah kurang. Yang ni pun kurang. X kurang daripada 3. Yang ni X kurang daripada 5. Kedua-dua simbol kurang. Jadi, kita nak guna yang mana? Jawapan akhir kamu tu yang mana? X kurang daripada 3 ke X kurang daripada 5? So, kita kena pilih satu saja yang memenuhi kedua-dua ni. So, untuk memilih tu, kamu kena kaitkan dengan garis nombor. Okey? So, kalau kamu ingat balik garis nombor,
Okey, yang pertama kita buat garis nombor yang pertama. Yang ini X kurang daripada 3. Sebab mana kurang dia akan pergi kiri kan. So, kamu mula dengan 3. Okey. Seterusnya 3 kurang 2 dan seterusnya lah. Okey. So, bulat putih ke bulat hitam? Ingat balik. So, bila kurang daripada bulat putih. Okey, naik atas betul-betul 3 bulat putih. Anak panah pergi kanan. Okey, yang ni yang pertama. Okey. So, yang kedua, kurang daripada 5. X kurang daripada 5. So, kamu panjangkan lagi. Guna garis nombor yang sama. So, kamu kena tambah nombor 5 sampai ada nombor 5 lah. 4. Okey, 5. Okey, sebab tu kamu guna pensel lah. Senang nak tambah, nak padam dan sebagainya. Okey. Jadi, sekarang titik putih juga. Bulat putih juga. Bulat putih juga. Okey. Bulat putih. Anak panah pun pergi kiri jugalah sebab kurang. Dah. Kurang. Okey. So, yang ni X kurang daripada 3. Yang bawah ni X kurang daripada 5. So, kamu guna garis nombor yang sama. Supaya kita nak tahu kita nak ambil yang mana. Okey. So, kalau kamu lihat kat sini, kita nak ambil X kurang daripada 5 ke X kurang daripada 3? Ini yang kamu kena tahu ni cara kita nak baca nilai. So, kalau kamu ambil X kurang daripada 5, tak termasuk lagi yang ni. Nampak? Bulat putih X kurang daripada 3 ni bermula dekat sini. Okey, bermula dekat sini. Okey, X kurang daripada 5 bermula kat sini. Sekira kamu ambil garis nombor yang X kurang daripada 5. So, yang X kurang daripada 3 tak termasuk lagi dengan X kurang daripada 5. Dia tak memenuhi kedua-dua. So, kamu kena ambil yang mana? Yang paling kecil. Iaitu X kurang daripada 3. Kamu kena ambil ni, dua-dua kena. Kalau kamu ambil sini, nampak dah belah sini? Yang X kurang daripada 5. X kurang daripada 3 tak kena lagi. Tak melibatkan kedua-dua ketaksamaan. So, jawapan akhir kamu kena ambil yang mana? X, bila dua-dua kurang. Dua-dua kurang. X kurang daripada 3, X kurang daripada 5. Dua-dua simbol tu kurang daripada. So, bila dua-dua simbol tu kurang daripada, anak panah kamu akan ke kiri. Dua-dua ke kiri. So, bila dua-dua ke kiri, kamu kena ambil yang paling kiri. Maksudnya yang paling kurang. So, yang paling kurang ialah X kurang daripada 3 lah. Bila kamu ambil yang paling kurang, dia memenuhi kedua-dua ketaksamaan. Senang. Macam tu kamu faham. So, jawapan akhir kamu ialah X kurang daripada 3 lah. Kena tulis ni jawapan akhir. X kurang daripada 3. Sebab dia ada 2. So, X kurang daripada 3. So, sekiranya saya nak suruh kamu senaraikan nilai X. Apakah nilai X? X kurang daripada 3. So, X kurang daripada 3 bermakna nilai X tu mesti kurang daripada 3. So, bermula dengan apa? Kurang dari 3. So, X nilai kamu akan bermula dengan nombor 2 lah. So, nilai X adalah nombor 2. Lagi nombor apa? Nombor 1. Lagi kurang daripada nombor 1, sifar. Negatif 1. Dan seterusnya lah. Sekiranya soalan suruh kamu nilaikan, kena senaraikan nilai X. So, bila kurang daripada 3, nombor 3 tak termasuk dalam jawapan. Dia mesti kurang daripada 3. Nombor yang selepas nombor 3. Sebelum nombor 3, kurang kan? So, nombor yang kurang daripada 3, nombor pertama yang kurang daripada 3. Itu nilai yang memenuhi X kurang daripada 3. So, nombor yang bermula, yang paling kecil selepas nombor 3 ialah nombor 2 dan seterusnya. So, kamu kena untuk soalan yang ketaksamaan linear serentak, dia lebih panjang pengiraan. Kamu kena selesai satu-satu, kena buat garis nombor dan kena pilih yang mana jawapan yang memenuhi kedua-dua ketaksamaan. Dan saya nak kamu tambah juga di bawah tu, X tu nilai dia apa, bermula dengan nombor apa. Soalan juga boleh keluar, suruh kamu senaraikan nilai X. Okey, ada satu lagi contoh untuk ketaksamaan linear serentak. Okey, kita nak selesaikan 8x tambah 5 lebih besar sama dengan 5x tolak 13. Okey, ni yang pertama. Dan 3x tolak 4 lebih besar 9x tambah 20. Okey, so nampak dua-dua soalan ni pemboleh ubah tu ada 2. Bukan ada 2. Ada 2 kali. Maksudnya belah kiri ada, belah kanan pun ada. Sama juga dengan ketaksamaan linear yang kedua ni, pemboleh ubah X tu diulang 2 kali. Kiri ada, kanan ada. So,
Cara dia kamu kena susun. Yang ada pembuli ubah letak di sebelah kiri. Maksudnya di sebelah hadapan. Okey, kita lihat dulu yang pertama. Kita tulis dulu 8x tambah 5. Okey, lebih besar sama dengan. Okey, lebih besar sama dengan 5x tolak 13. Okey. So, nampak sini. Sini ada 8x, sebelah kanan ada 5x. So, kita susun. 8x kita turun. Okey. 5x ni daripada kanan pindah pergi kiri. So, samalah dia akan jadi lawak operasi lah. 5x ni positif kan? So, pindah mai sini dia akan jadi tolak 5x. Pindah bagi x duduk depan. Okey, simbol turun. So, bila kita bawa 5x, apa yang tinggal kat sini? Nampak ni, negatif 13. Turun negatif 13. Okey. So, nombor tambah 5 ni kita pindah pergi belah kanan. Kita susun. Sorry. Bila tambah dia jadi apa? Lawannya tolak 5. Nah, lawannya jadi tolak 5 lah. Okey, ni cancel. Okey, so ini langkah yang pertama. Kamu susun yang ada pembuli ubah pergi sebelah kiri atau di hadapan. So, bila kamu pindah, kena tanda kena lawan, kena ubah lah daripada positif jadi tolak. Ataupun daripada tolak jadi tambah. Macam tu lah. Sama juga. Kalau daripada kiri pergi kanan pun, simbol kena tukar lah. Kalau kamu tak tukar, sign. Maksudnya sign tambah tolak darab bahagi tu. Okey, so bila dah selesai, dah susun macam ni, boleh selesai lah. 8 tolak 5 kan. X dengan X boleh tolak lah. 8 tolak 5 jadi berapa X? 3X. Okey, lebih besar sama dengan. Okey. Negatif 13 tolak 5. So, yang ni kena ingat balik lah. Hutang 13, hutang 5. So, hutang 13, hutang 5, hutang 18. Nampak? Turun. So, yang ni semua dah masuk banyak. Maksudnya, konsep-konsep asas yang kamu kena, yang saya duk peringat, saya duk suruh hafal tu. Kalau kamu tak hafal, jadi masalah lah. Nah, negatif positif, kamu jangan ambil ringan. Kalau kamu ambil ringan, kamu ikut suka kamu je nak bubuh ke tak bubuh ke, kamu tak faham waktu bila nak bubuh, waktu bila tak perlu letak, waktu bila perlu letak tanda negatif, itu yang jadi masalah, kamu akan salah. So tolong ambil berat tanda negatif positif. Macam ni lah. Negatif 13 tolak 5. So saya dah ajar negatif 13 tu hutang 13, negatif 5 tu hutang lagi 5. So dia masih berhutang. Bila berhutang letak negatif lah. Hutang dia jadi berapa? 13 tambah dengan 5, 18. So, seterusnya kita nak cari nilai X. So, nak cari nilai X, turunkan X. Okey, 3 ni dengan X operasi darab dan positif. Jadi, simbol tak ubah. So, simbol kekal. Negatif 18. 3 pindah mai sini jadi bahagi. So, jawapan kamu akan dapat X lebih besar sama dengan negatif bahagi positif. Negatif 18 bahagi 3 dapat 6. Okey, selesai yang pertama. Dah dapat markah ni. Kamu dah selesai ketaksamaan yang pertama ni, dah dapat markah. Okey, markah dia memang tak banyak lah. Selalunya 1. Walaupun stat dia panjang, markah dia 1. Tetapi dalam matematik, 1 pun tetap markah dan kamu kena ambil berat. Okey, so jarakkan sikit, kita selesai pula yang kedua. So, 3X tolak 4 lebih besar daripada 9X tambah 20. Okey. So, sama juga step. Ada X di kedua-dua bahagian. Kita susun dulu. 3X. Okey. 9X mai sini jadi tolak 9X. Okey. Okey. Simbol turun. Turunkan 20 dulu. Tolak 4 mai sini jadi tambah 4. Okey, boleh? Itu cara dia. Okey, kita susun dulu. So, seterusnya kita ambil yang ni, kita selesaikan lah. 3X tolak 9X. So, 3 tolak 9. Nombor kecil tolak nombor besar. So, jawapan kamu kena letak negatif lah. Negatif 6X. Okey, lebih besar. 20 tambah 4. 24. Okey, nampak? Dah selesai kat situ. Okey, sekarang kamu nak buat negatif 6. Negatif 6 dengan X operasi darab. So, bermakna operasi darab negatif, simbol kenapa? Kena songsang. So, kita turunkan X. Simbol songsang. Turunkan 24. Negatif 6X darab. Pindah pergi kanan jadi bahagi negatif 6. Nampak simbol songsang? Kenapa songsang dekat sini ni? Operasi darab negatif. So, bila ada negatif, simbol kena songsang. So, jawapan kamu akan dapat X kurang daripada 24 bahagi negatif 6. Positif bahagi negatif, negatif. 24 bahagi 6 dapat 4. Okey, so ini nilai dia. Okey, so kalau kamu lihat dekat sini,
simbol tu. Dua-dua simbol tak sama arah. Yang ni lebih besar sama dengan atau kurang. Yang pertama ni, simbol dia. Yang kedua kurang. Nampak simbol tak sama macam soalan A tadi? Bila simbol tak sama, macam mana pula kamu nak tutup jawapan kamu? Okay, tetap sama, kamu kena buat garis nombor. So, garis nombor yang pertama ni, X lebih besar sama dengan negatif 6. So, kita buat yang pertama. Okay, buat satu garis. So, bila lebih besar sama dengan, so dia akan pergi ke kanan. So, mula daripada kiri. Negatif 6. Pergi ke kanan, dia besar kan? Negatif 6, negatif 5. Okay, negatif 5, negatif 4. Okay, negatif 3. Okay, buat beberapa nombor dulu. Saya tak cukup, tambah tak apa. Okay, so bila lebih besar sama dengan, kena ingat balik nota, bulat putih ke bulat hitam. So, bila ada yang sama dengan, kena bulat hitam kan? So, bulat hitam. So, bulat hitam, anak panah pergi kanan. Okay. Okay, ni yang pertama. X lebih besar sama dengan negatif 6. Okay, selesai garis nombor yang pertama. Garis nombor yang kedua pula, dia kurang. Bila kurang, dia akan pergi kiri. Satu pergi kanan, satu pergi kiri. So, kurang daripada negatif 4. So, negatif 4 dah ada kat sini. So, kamu masuk saja dalam ni. So, kurang. Tak ada sama dengan. Bermakna bulat putih kan? Bulat putih pindah pi ke kiri. So, ini garis nombor yang kedua. X lebih besar, kurang daripada negatif 4. Okey, nampak? So, anak panah dia satu kanan, satu kiri. Tak macam A tadi dua-dua anak panah pergi kiri. So, kalau dua-dua anak panah pergi kiri, ambil paling kiri. Jika dua-dua anak panah pergi kanan, ambil paling kanan. Tetapi, jika ada anak panah pergi kanan satu, pergi kiri satu, macam contoh B, kamu kena ambil dua-dua. So, dua-dua kat mana? Ni, kamu panjangkan, nampak tak? Ni anak garis putih-putih ni panjang. So, mengenai bulat putih dan bulat hitam. So, inilah kawasannya. Ni, nampak tak kawasannya? So, kamu kena lukis satu lagi garis nombor. Garis nombor yang kamu kena lukis tu, okay, dia akan jadi sini negatif 6, okay, negatif 5, negatif 4. Okay, so bermakna sini bulat hitam. Okay, naik betul-betul negatif 6 ni, naik betul-betul negatif 4 ni. Sini bulat putih. So, inilah garis nombor kamu. Nampak garis nombor kamu. Selepas dua garis nombor tu, kamu kena join jadi satu. Sebab dia ada kiri dan kanan. Okey. So, kita nak ambil yang mana? Bila ada dua-dua kiri kanan, kita ambil dua-dua lah. So, bila nak ambil dua-dua, cara kamu nak tulis tu, macam tadi kita ambil kiri saja kan? So, sekarang kita ambil kiri dan kanan. Kita kena tulis kiri kanan. Kena ambil dua-dua. Kalau tidak, tak adil. So, X yang belah kanan ni, yang belah kiri ni, okay, kamu kena ambil yang lebih besar daripada atau sama dengan negatif 6. Nampak dia buka ni lebih besar. Yang belah kanan X kurang daripada negatif 4. Ini cara kamu tulis. Jawapan akhir kamu ni kena tulis macam ni. Sebab dia ada dua-dua, kiri kanan kena ambil dua-dua. Tak boleh ambil salah satu. Bila ada kiri kanan kena ambil dua-dua. So, cara nak tulis, X letak di tengah-tengah. Belah kiri adalah simbol buka atau lebih besar. Belah kanan X adalah simbol kurang atau kurang daripada. So, faham betul-betul ni cara tulis ni? Jangan silap. Okey, so jika saya suruh kamu senarai nilai yang memenuhi ketaksamaan ini, so X ialah lebih besar sama dengan, ni nampak tak? Ni lebih besar sama dengan, yang belah kiri ni kita baca dia. Lebih besar sama dengan. So, lebih besar sama dengan, bermakna sama dengan ni, negatif 6 kena ada. Negatif 6 kena ada. Sebab dia ada sama dengan. So, negatif 6 lebih besar daripada negatif 6. Negatif 5. Okey. Kat sini kurang daripada. Ada tak sama dengan? Tak ada sama dengan kan? So, bila kurang daripada negatif 4, tak boleh masuk. So, jawapan kamu, X nilai dia 2 sajalah. Negatif 6 dan negatif 5. So, soalan ni memang tinggi sikit dia punya level. So, kena faham betul-betul. Tak faham, ulang balik video saya ni berulang kali. Sambil-sambil tu tengok juga dalam buku teks. Apa yang saya ajar ni semua ada dalam buku teks. Okey, so saya harap kamu dapatlah faham dengan contoh yang saya tunjuk, step yang saya tunjuk dan juga penerangan-penerangan saya. Okey, so sampai di sini dulu kelas kita untuk hari ini.
So untuk hari ini saya bagi latihan banyak sikit lah sebab kamu akan bercuti seminggu. So kamu boleh guna waktu cuti tu untuk menyiapkan latihan dan pastikan kamu buat latihan, kamu rujuk balik video, kamu rujuk balik nota. Sebab bila soalan ni kamu silap simbol, kamu akan salah lah. Nah, simbol tu maksudnya ada situasi simbol kena songsang. Ada situasi simbol tak perlu songsang. Ada situasi negatif positif, tolong beri perhatian. Okey, so latihan untuk kelas hari ini, latih diri 7.2B. Okey, buku teks muka surat 161. Okey, buat soalan 1. Latih diri 7.2C, buku teks muka surat 163, pun soalan 1 dan tambah sedikit lagi, mahir diri 7.2. Okey, buku teks muka surat 163, kamu buat soalan 1 dan soalan nombor 2. Okey. So sebenarnya kita dah habis dah bab 7. Okey. So dah habis bab 7. So kamu gunakanlah waktu cuti seminggu tu untuk kamu lengkapkan apa yang kita dah belajar dalam bab 7. Mana-mana pelajar yang masih belum dapat menyiapkan latihan, boleh siapkan dan boleh juga hantar kepada saya. Walaupun dah habis tarikh, kamu boleh hantar dan pastikan kamu catatkan nama dan juga tarikh latihan tersebut. Tarikh kelas walaupun kamu dah buat lewat, kamu kena guna tarikh kelas atau latihan tu saya bagi bila, supaya saya senang nak catat dalam sistem. Sebab dalam sistem saya akan catat berdasarkan tarikh kelas. Okey, bukannya tarikh kamu siapkan latihan. Contoh latihan minggu lepas kamu baru siap minggu ni. So kamu kena tulis tarikh minggu lepas. Bukannya tarikh kamu siapkan latihan. Okey, so tolong faham yang tu. So kita dah habis sebenarnya bab 7. So selepas ini kita akan sambung dengan bab 8. So untuk bab 8 kamu akan belajar berkaitan dengan garis dan sudut. So saya dah pesan supaya kamu beli 2 alatan yang akan digunakan dalam tajuk 8. So kalau tak ada alatan tu kamu tak boleh nak belajar lah. Okey, iaitu saya dah maklumkan minggu lepas kamu kena sediakan 2 alatan ini, iaitu jangka lukis dan juga protraktor atau jangka sudut. So kedua-dua alat tu kamu kena guna untuk belajar bab 8. So pastikan kamu ada dan boleh sediakan untuk persediaan kita nak belajar bab 8. So itu sahaja untuk kelas hari ini. Selamat belajar dan kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang dengan bab yang baru, iaitu bab 8. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.